Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Putri Dania Balkis dalam siri pertama rancangan My Urban Farming. Untuk makluman anda, program ini akan memfokuskan tentang projek pertanian bandar yang kini semakin terkenal di negara ini. Saudara, seperti yang kita sedia maklum, pertanian bandar atau urban farming merupakan satu inisiatif baharu dalam menjayakan usaha memperkasa jaminan keselamatan makanan negara. Jadi, tidak hairanlah perkara ini amat dititik beratkan oleh agensi-agensi berkaitan bagi memastikan kelangsungan bekalan makanan di negara ini terjamin. Mengambil contoh di Perak khususnya, pelbagai usaha yang telah digerakkan oleh Jabatan Pertanian Negeri dalam menjayakan program pertanian bandar. Jadi, tanpa berlengah masa, saksikan laporan yang disediakan. Pembangunan pertanian komuniti atau dikenali sebagai pertanian bandar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan merupakan program pengeluaran sendiri bahan makanan melalui bimbingan Jabatan Pertanian. Ia berperanan sebagai salah satu strategi untuk menggalakkan interaksi sosial antara penduduk tempatan selain membantu isi rumah meringankan kos sara hidup mereka. Menyedari tentang kepentingan ini, Jabatan Pertanian Negeri Perak mengorak langkah dengan memperkenalkan pelbagai program terutamanya bagi memantapkan projek pertanian bandar khususnya di Perak. So di bagi Negeri Perak, kita melaksanakan program pertanian bandar ni dalam beberapa bentuk program lah. Seperti program kebun kita, bumi hijau, kebun niti 2.0 dan pertanian bandar. Itu adalah antara program-program yang mana program ini menyalurkan dana-dana bajet-bajet kepada Jabatan Pertanian Negeri Perak untuk kita laksanakan program pertanian bandar untuk rakyat Negeri Perak. Sebagai rekod, sejak program-program ini diperkenalkan, lebih 20,000 peserta telah mengambil bahagian. Kesemua mereka yang terlibat ini adalah terdiri daripada individu, komuniti, sekolah dan institusi pengajian tinggi IPT. Sambutan sangat menggalakkan. Kalau lihat di Facebook kita ya, bila kita membuat live atau kita membuat posting berkenaan dengan pertanian bandar ni, ataupun kita mengeluarkan Google Form untuk rakyat Perak memohon set-set pertanian bandar ni, mahupun di pejabat-pejabat kita, permohonan sangatlah tinggi, dan kita terpaksa memberi mana yang kita mengikut jumlah yang kita ada. So permintaan permohonan sangat tinggi sehingga ke hari ini. Lagi dari pihak Jabatan Pertanian, kita akan melihat sama ada kesesuaian pemohon itu menerima dan sebagainya, dan lawatan siasatan di tapak akan dilaksanakanlah. Penggunaan teknologi terkini dalam sektor pertanian juga secara tidak langsung dilihat membantu kelangsungan bekalan makanan lebih terjamin melalui hasil pengeluaran yang lebih besar. Justeru dengan pelbagai bentuk bantuan yang disediakan Jabatan Pertanian kepada mereka yang terlibat, ia telah memberi peluang dan mendedahkan masyarakat kepada penggunaan teknologi terkini dengan penggunaan sumber dan input pertanian yang lebih cekap. Kita memulakan projek kebun bandar komuniti ini bermula pada tahun 2019, ketika saya ingat ketika bulan November 2019, apabila kita memohon LHT itulah, struktur dia panggil Hydropod Linkage Teknik, sebanyak 2 set daripada Jabatan Pertanian. Peringkat awal masa kita buat kebun bandar, malah benih pun dibantu. Maksudnya benih dengan bantuan dari segi baja dan sebagainya. Cuma apabila di peringkat-peringkat yang bila kita dah bergerak sendiri, bantuan maklumat, maksudnya bagaimana untuk melatih kita, memberi penerangan yang baik kepada kita. Bila adanya pertanian bandar ini yang dipelopori lah, ditaja lah sebenarnya oleh Jabatan Pertanian Negeri Perak, dan kami ini di bawah Pertanian Kuala Kangsar. Terima kasih saya ucapkan. Jadi kami diberi inilah set HLT ni. Okey, jadi kami pun menanamlah pelbagai jenis tanaman. Sebenarnya banyak tanaman kami dah tanam. Ya, pelbagai jenis sayur, pakcoy, salad dan sebagainya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pertanian kerana memberikan peruntukan HLT ini pada kami pada tahun September 2021. Yang mana pada 14 bulan 10 kami juga didatangi oleh pegawai-pegawai daripada Jabatan Pertanian, khususnya daripada
Jabatan Pertanian Daerah Kuala Kangsar, dan di samping itu juga dibantu oleh Jabatan Pertanian Kawasan Sungai Siput lah. Okay, mengajar kami cara-cara menyemai menyemai hasil tanaman lah. Di samping itu juga pihak pegawai Jabatan Pertanian Daerah Kuala Kangsar membantu kami tentang tata cara bagaimana pengurusan menggunakan teknologi ini. Bagi memastikan pelaksanaan projek pertanian bandar ini mampu memberi impak kepada penduduk, Jabatan Pertanian turut mengambil pendekatan melaksanakan kajian bersama Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARGI. Ia bertujuan untuk melihat sama ada aktiviti pertanian bandar betul-betul mendatangkan manfaat kepada para pesertanya menerusi penilaian dari pelbagai aspek. Kajian yang dilaksanakan oleh MARDI ini dilaksanakan pada penghujung tahun lepas. So antara impak yang kita dapati selain daripada mengurangkan kos sara hidup adalah interaksi sosial itu meningkat sehingga 90% 90% interaksi sosial yang meningkat. Walaupun kecil, sebenarnya dia banyak yang memberi manfaat kepada komuniti itu sendiri, sebab projek kita banyak laksanakan di kawasan flat, perumahan padat dan sebagainya. Itu adalah social impact. Untuk impak pengurangan sara diri itu sendiri melalui kajian yang telah dilaksanakan oleh MARDI tamat pada 31 bulan 12 tahun lepas, menunjukkan bahawa bagi individu, projek individu yang kita belikan, penyimatan untuk individu tu sehingga RM57.26 sebulan. Ya, RM57.26 sebulan. Dan untuk komuniti, dalam bentuk komuniti, penyimatan bagi pembelian barang dapur komuniti itu menjimatkan sehingga RM50.65 sebulan. Dan impak ini pada Jabatan Pertanian, pada kami impak ini sangatlah tinggi dan mengurangkan banyak kos atau mengurangkan banyak perbelanjaan isi rumah itu sendiri. Saudara, amalan pertanian bandar bukanlah fenomena baharu di Malaysia. Namun pelaksanaannya masih dilihat terhad terutamanya di bandar-bandar besar. Bagi memantapkan usaha ini, pihak berkepentingan dan jabatan kerajaan perlu lebih proaktif dalam mengenal pasti kawasan penanaman seperti kawasan perumahan dan tanah rizab kerajaan untuk aktiviti pertanian ini secara berkelompok di peringkat akar umbi. Oleh itu, langkah drastik telah dilaksanakan Majlis Bandaraya Ipoh MBI dengan menawarkan khidmat nasihat bagi mana-mana pihak yang mahu memulakan pertanian bandar. Usaha tersebut termasuklah memberi kebenaran kepada warga Kota Ipoh melaksanakan pertanian bandar di kawasan tanah terbiar. MBI sebenarnya daripada tahun sudah pun kita dah buat. Saya ingat daripada penghujung 2020 yang kita katakan sebagai pertanian bandar. Ya. Kerajaan sebenarnya kita dah kenal kebun komuniti, tapi di MBI kita kembangkan lagi kepada pertanian bandar, yang mana dalam pertanian bandar itu memang atau fokus ya, pertanian makanan dan juga penternakan berkaitan makanan. Kita kena ingat ya, walaupun kita duduk di bandar, tapi banyak kita ada tanah-tanah terbuang. Saya yakin kalau tanah-tanah ini boleh kita tukar guna, dalam law rancang kita tukar guna untuk bagi dia masuk pertanian sementara, bagi masuk pertanian kontanah, tanam sayur. Kalau kita boleh bangun dari itu dengan player-player rakyat kita benarkan, saya rasa kita tak perlu buka rumah. Hari ni bila tak cukup tanah, kita kena bertopong terbangkan rosak kejauhan negara kita, korban yang kita lagi masuk pertanian kan. Dan kita cukup untuk menjadi makanan-makanan tadi. That is rational. Kenapa saya fikir yang amat bermakna seperti itu orang. Sejak dikuatkuasakan, sehingga kini seramai 13 permohonan dari warga Kota Ipoh yang terdiri daripada individu dan komuniti setempat telah diterima untuk mencuburi aktiviti pertanian bandar. Selain itu, bagi menggalakkan lagi aktiviti pertanian di kalangan warga kota, MBI turut menjalankan kerjasama dengan beberapa pihak lain seperti Perbadanan Pembangunan Negeri Perak, SADC, Jabatan Pertanian Negeri serta wakil-wakil rakyat. Banyak kita dah buat lah. Sejak daripada tahun sudah 2021 kita pun bagi kesedaran, dan sebenarnya benda tu jalan. Saya tengok ada setakat ni kelas awal tahun ni kita buat pertandingan untuk kebun bandar. Ada yang sebenarnya ada berjalan, tapi saya rasa mungkin secara umum itu memang tak nampak lah kan, tapi sebenarnya dia berjalan.
dia, tapi kita lepas promotion tak orang tak nampak ke. Ada banyak juga kawasan, kalau ada kawasan tu ada setengah-tengah tu kita dah tak nak gabung pun. Itu saya ingat dalam ni saya minta beberapa agensi kita tu buat-buatkan iklankan, dan saya ingat sekarang ni permohonan pun dah meningkat. Mula-mula tu memang tak ramai yang mohon, tapi dengan bantuan ahli-ahli majlis kita pun sekalian, kita pergi kepada grassroots di bawah tu untuk bagi penerangan, dia ramai yang masuk. Saya memang besar hati bagi komuniti ni dapat membuat projek yang macam ni. Memang baik sekali pada ni kan. Sebab dalam ini memang tak ada guna racun yang ni kan. Macam bukan je luas. Kawasan rumah pun boleh buat kan. Sikit pun boleh buat. Itu baik. Itu sayur pun ekonomi pun senang kan. Sayur tak payah dibeli. Sebenarnya terpulang kepada sikap kita lah. Benda apa pun kalau kita mahu, kalau kita ada sikap yang positif, dia boleh jadi. Kalau angan-angan saja tak ada kita lahirkan dengan usaha, tak jadi apa. Pandangan saya sangat baiklah dalam situasi negara yang sekarang ni. Sayur pun dah naik harga. Jadi eloknya yang kita tanam sendiri. Kita tahu apa yang kita letak dari segi baja dan sebagainya kan. Sebenarnya banyaklah faedahnya. Kita tanam sendiri ni jimat. Dan kita ada rasa, orang kata, sayang pada tumbuh-tumbuhan ni. Pertanian bandar antara solusi kepada kekurangan bekalan makanan dan mengurangkan kebergantungan barangan import. Jadi apakah peranan kita? Jawapannya mudah. Kita perlu sebarkan kejayaan pertanian bandar untuk menjadikan kebun bandar pemacu sekaligus perkukuh sistem sekuriti makanan negara. Siri pertama My Urban Farming berakhir di sini. Bertemu lagi pada siri kedua nanti yang pastinya akan kami kongsikan tentang kejayaan-kejayaan peserta yang menjalankan pertanian bandar di Perak. Untuk itu, Assalamualaikum dan jumpa lagi.